Sejahtera, nama saya Dineshwari Ana Perban Subramaniam. Nombor matrik saya adalah 01DAT21F2033. Saya di sini hari ini untuk membentangkan tajuk penghayatan etika dan peradaban terhadap masyarakat tentang vandalisme. Inilah kita sama-sama melihat apa itu vandalisme. Perbuatan membinasakan atau merosakkan benda awam atau bersendirian. Vandalisme adalah membuat sebarang perubahan seperti melukis, menanda, mengecat, menampal, merosakkan atau mengotorkan harta benda awam tanpa kebenaran pihak berkuasa. Perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam, harta persediaan tanpa sebab yang sah di sisi undang-undang sama ada yang dilakukan secara persendirian atau berkumpulan geng. Vandalisme juga mengakibatkan pihak awam dan swasta mengalami kerugian kerana terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki dan menggantikan barang-barang yang rosak. Kegiatan ini juga sering dilakukan oleh golongan remaja terutamanya pelajar-pelajar sekolah, tidak mengira laki maupun perempuan. Juga pelbagai jenis vandalisme yang melakukan oleh golongan remaja. Sebagai contohnya, perlakuan. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja semata-mata untuk mencari keuntungan dengan menjual harta benda yang dicuri dan semahada dengan merosak atau memecahkan harta benda tersebut. Yang kedua adalah dendam. Berkaitan dengan kerosakan harta benda yang melibatkan perasaan, sama ada tidak puas hati, melepaskan geram atau kemarahan kepada pihak yang tertentu. Yang ketiga adalah conteng atau graviti. Menconteng harta benda awam atau harta peribadi orang awam juga dikatakan pemungut. Biasanya mereka ini akan menconteng di dinding tinggi bangunan, pagar konkrit, pondok-pondok berehat dan tempat kemudahan awam di taman rekreasi dan sebagainya. Kita bersama melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku vandalisme. Pertamanya, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap, nilai dan tingkah laku seseorang remaja tersebut, terutamanya remaja yang tercicir dan menghadapi masalah dalam institusi keluarga mereka. Yang keduanya adalah pihak ibu bapa, pendorong kepada sifat vandalisme di kalangan remaja. Contohnya, ketika memandu, ibu bapa membuang sampah atau kulit buah-buahan seperti limau di samping, tidak menyiraukan papan tanda had kelajuan. Yang tiga adalah pihak media massa, paparan adegan-adegan negatif dari filem-filem atau rancangan yang mempunyai unsur-unsur perlakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme. Yang seterusnya adalah sikap masyarakat yang tidak dipedulikan. Apakah kesannya dari vandalisme? Pertamanya adalah menjejaskan imej negara pemimpin. Keduanya adalah masyarakatnya tidak berpeluang untuk menggunakan harta benda awam. Yang seterusnya, menyusahkan pihak kerajaan untuk menanggung dan membaiki semula harta benda awam yang telah dirosak. Yang seterusnya adalah negara akan dipandang rendah oleh orang lain. Juga pelbagai langkah untuk mengatasi vandalisme dalam kalangan remaja, iaitu menguatkuasakan denda kepada pesalah laku, menggalakkan penglibatan remaja dalam aktiviti luar bilik darjah, peranan media massa menunjukkan teladan, setiap orang menjadi mata pihak berkuasa dan akhirnya menyediakan ruang khas untuk remaja berkarya. Kesimpulannya, bayangkan jika semua harta benda dihargai dan diselenggara dengan baik tanpa sebarang kerosakan, kita sebagai masyarakat umum yang menikmati kemudahan tersebut dengan baik tanpa merisaukan kadar cukai yang perlu dibayar setiap tahun. Jika isu seperti vandalisme dapat diselesaikan, pastinya perkara-perkara lain yang akan mencabar kemampuan masyarakat kita untuk terus maju dapat dikawal dan diatasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.